Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Tersebar satu tulisan daripada Ustaz Iqbal Zain di Facebook dan Harian Metro tak silap saya yang mendakwa sesuatu hadis yang daif, hatta daif jiddan sekalipun. Sekiranya ia diterima dan diamalkan oleh ramai ahli ilmu, maka hadis tersebut bertukar darjat daripada daif jiddan kepada hadis yang sahih. Bahkan boleh sampai ke tahap darjat mutawatir. Kenyataan ini tidak benar dan ia menyalahi metodologi ahli hadis dalam mensahihkan serta mendaifkan sesuatu hadis. Tak ada ahli ilmu yang buat kerja macam tu. Jauh sangat metodologi akademik dengan metod yang berbahaya seperti ini. Boleh jadi Ustaz Iqbal Zain keliru dengan hadis yang diterima amalannya dengan penilaian status hadis. Dua benda tu dia tak apa-apa nak faham. Macam contoh kita kata Albert Einstein berpandangan bahawa TikTok dapat merosakkan anak muda jika tidak diuruskan dengan betul. Ada dua isu dekat sini. Pertama, adakah kita mempercayai kenyataan bahawa TikTok dapat merosakkan anak muda kita jika tidak diuruskan dengan betul? Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, benarkah kenyataan ini disandarkan kepada Albert Einstein? Jika sekadar ramai orang percaya bahawa TikTok dapat merosakkan anak muda kita jika tidak diuruskan dengan betul, belum mewajibkan bahawa itu adalah kenyataan Albert Einstein. Kita boleh percaya bahawa TikTok dapat merosakkan anak muda kita. Kita boleh percaya dengan kenyataan itu. Tetapi kita perlu semak pula dan pastikan dakwaan bahawa ia adalah kenyataan Einstein itu betul ataupun tidak. Setelah terbukti bahawa Einstein tidak menyebutkan kenyataan berkenaan, maka ia kekal sebagai satu fakta yang tidak sahih disandarkan kepada Einstein. Tetapi kenyataan bahawa TikTok dapat merosakkan anak muda kita jika tidak diuruskan dengan betul, ia masih boleh diterima. Itu simple matematik sahaja. Banyak isu yang dibangkitkan hari ini seperti isu talqin kepada orang yang telah mati, yang telah meninggal dunia, disandarkan kepada hadis yang sangat daif. Jadi daripada sudut hadis, ia tidak kukuh untuk nak pergi sandak dekat situ nak daripada sudut hadis. Pun begitu amali fiqh lebih luas daripada tashih dan tad'if. Ada ramai ulama beramal dengan talqin dan sebahagian yang lain tidak menerima talqin kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau dia tak meninggal lagi dalam nazak, yang tu kita sepakat memang tak ada masalah. Hadis sahih dalam bab berkenaan. Apabila kita sebut bahawa ada ulama yang memilih untuk talqin, ada yang memilih untuk tidak bertalqin, masing-masing ada istinbat tersendiri. Tetapi kalau sekadar nak sandar kepada hadis, hadis itu daif berat. Ia adalah hujah yang cukup lemah. Lalu mereka yang membenarkan talqin, dia perlu mencari hadis yang lain ataupun mencari hujah daripada dalil-dalil yang lain bagi mengukuhkan hujah bagi amalan berkenaan. Ini kerana sumber fiqh bukan hanya sekadar hadis. Sebaliknya ia merangkumi nas Al-Quran, merangkumi isu ijma', merangkumi amalan para sahabah, merangkumi qiyas dan sebagainya. Banyak lagi, ada 11 lebih kurang hujah-hujah hukum. Saya cadangkan anda untuk membaca buku tulisan Ibn Taymiyah yang berjudul Mengapa Ulama Berselisih. Kita dah terjemahkan, kita dah translatekan dalam bahasa Melayu Malaysia. Anda boleh beli dekat sini, saya letakkan link dekat description. Sesuatu hadis yang daif bukan semestinya tiada amalan fiqh. Begitu juga sesuatu hadis yang sahih boleh tertolak kerana ia telah mansuh hukumnya. Kalau nak pergi tengok bab isu pensahihan atau pendaifan hadis, ia perlu dirujuk kepada isu sanad dan matan. Paling utama isu sanad. Hadis yang sahih ni dia kena ada 5 syarat utama. Kalau tak ada 5 syarat ni, dia tak boleh kita kata dia adalah hadis yang sahih. Apatah lagi mutawatir, lagi jauh. Yang pertama, dia mesti bersambung sanad. Kedua, para perawi mesti dalam kategori yang adil. Yang ketiga, para perawi dia mesti dhabit, kuat hafalan dia. Yang keempat, tiada kesilapan, iaitu tidak ada syadz, tak ada isu mungkar dan sebagainya. Yang kelima, tiada illah, tiada kecacatan yang tersembunyi. Anda boleh rujuk juga berkaitan tentang hadis sahih, hadis daif, amalan hadis sahih dan daif ni dalam buku saya Asas Ilmu Hadis untuk mengorek lebih mendalam isu ni. Saya faham boleh jadi Ustaz Iqbal Zain memahami secara zahir kenyataan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab beliau Tadribur Rawi, yang mana Imam Suyuti
rahimahullah sebut dekat situ, yuhkamu lil hadisi bisihhati idza talaqqahu an-nasu bil qabuli wa in lam yakun lahu isnadun sahihun. Dihukumkan bagi hadis dengan sahih apabila ianya diterima manusia secara meluas walaupun tiada sanad yang sahih. Kata-kata Al-Imam Asyuti rahimahullah ini tidak patut difahami secara zahir, faham bulat-bulat macam tu saja, kerana ianya menyalahi kaedah ahli hadis dalam tasihih. Sebaliknya, apa yang dimaksudkan oleh Imam Asyuti adalah hukum bagi matan hadis tu, kandungan hadis itu, ia adalah sahih dan ia diamalkan oleh fuqaha fiqh dia. Walaupun sanad dia daif, tetapi matan dia, kandungan hadis itu sahih. Menurut Syekh Zakaria bin Ghulam Qadir Al-Bakistani, hadis-hadis daif yang diterima fuqaha secara meluas ni, dia terbagi kepada dua jenis. Keadaan yang pertama, intipati hadis yang daif itu dah ada ijma' ulama' dah. Maka diterima hukum dan amalan dia disebabkan ijma' ulama' atas kandungan hadis berkenaan. Hadis tersebut dia jadi sahih tak? Dia jadi mutawatir tak? Tak. Hadis tu kekal dalam keadaan tidak sahih. Tak boleh kita nak sandak kepada Nabi SAW. Tetapi dengan ijma' menjadikan amalan boleh berlaku dalam hal berkenaan. Antara contoh dalam hal ini ialah hadis tidak najis air selagi tidak berubah bau, warna dan rasa. Hadis ini disepakati daif, namun intipatinya diamalkan ulama' secara meluas kerana wujud ijma' berkaitan tentang hal berkenaan. Kesepakatan para ulama' berkaitan tentang hal berkenaan. Kesepakatan para sahabah berkaitan tentang hal berkenaan. Keadaan kedua, sesuatu hadis daif itu didakwa diterima secara meluas kerana terdapat kenyataan sebahagian tokoh-tokoh ilmu yang menerima hal berkenaan sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apa-apa. Hadis yang semacam ini sebenarnya tidak patut ataupun tidak lebih tepat disebut diterima ulama' secara meluas kerana diamnya seseorang bukan membawa maksud membenarkan, dan ini kaedah usul yang masyhur. Dr. Mahir Yasin Al-Fahl dalam bukunya Atharul Ilal al-Hadis fi Ikhtilafil Fuqaha, dia selepas dia bincangkan secara panjang bab hadis-hadis daif yang diamalkan fiqhnya oleh fuqaha, beliau membuat satu kesimpulan yang bagi at-tafriqu bainal hukmu bi sihhatil hadis wa baina qubuli wal amal bihi wa dhalika anna at-tashiha ala muqtada as-sana'ah hadithiyah syai'un wa qabulil hadis syai'un akhar. Fa idza wajada hadis mithla hadha fa huwa maqbulun ya'mal bihi lakinnahu la yusamma sahihan. Perlu dibezakan antara hukuman sahih hadis dengan makbul hadis yang menjadi amal dalam fiqh. Tasih adalah satu perkara, manakala penerimaan hadis pula sebagai amalan fiqh adalah satu perkara yang lain. Kerana itu adanya hadis yang makbul, diterima dan diamalkan, tetapi tidaklah ia dinamakan sebagai hadis yang sahih. Anda boleh rujuk pada muka surat 42. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.